Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Idh qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin. Likulli babin minhum juz'um maksum. Wa inna jahannam lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin. Likulli babin minhum juz'um maksum. Wa inna jahannam lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babin minhum juz'um maksum. Subhanallah. Maksudnya, dan sesungguhnya neraka Jahannam itu benar-benar merupakan satu ancaman kepada mereka yang mengikut syaitan semuanya. Neraka Jahannam itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari kalangan mereka. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancam kepada mereka, yakni pengikut syaitan semuanya. Neraka Jahannam itu mempunyai 7 tingkat, 7 pintu. Tiap-tiap pintu, tiap-tiap tingkat telah ditetapkan untuk golongan-golongan tertentu dari kalangan mereka. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu benar-benar merupakan ancaman kepada pengikut-pengikut syaitan semuanya. Neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu, 7 tingkat. Tiap-tiap pintu, yakni tiap-tiap tingkat, telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari kalangan mereka. Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Surah Hijr ayat 43 ayat 44. Anda beti Tuan Imam, Tuan Milan, Tuan Isyak, adik Tuan Kuasa, ayah ibu, sidang jemaah, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. 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 Ya Allah, selamatkan kami dari azab api neraka-Mu. Ayat yang kita bacakan, surah Hijr ayat 43, menjelaskan bahawa ada kluster, ada kategori. Ada jenayah di negara kita ni
yang dibawa ke mahkamah, dia ada kategori dia. Lain akta dia. Satu kesalahan, dia dituduh dengan akta yang mana satu. Satu kesalahan yang sama, tapi dia dituduh, disabitkan dengan akta yang mana. Pertuduhan tu membawa kepada hukuman yang berbeza. Kalau orang awam biasa kata, kenapa dua-dua ni sama-sama buat kesalahan, tapi A lain dia punya kesudahan dia, B lain kesudahan dia. Dia dituduh membawa kepada apa? Maha suci Allah, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan, ada kategorinya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada yang namakan sab'ul mubiqat, 7 dosa yang besar. Pernahkah tuan dan puan mengalami pengalaman melakukan dosa yang besar? 7 dosa besar tu, waliyahzubillah. Yang dah lepas tu, saya dah bertaubat, masya-Allah. Teruskan taubat kita. Kita tidak tahu. Kita bersangka buruk dengan taubat kita yang tidak bersungguh. Kita bersangka baik dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Mengampun. At-Tawwab Allah SWT. Namun bagaimana kesungguhan kita? Datang bulan Ramadan Al-Mubarak, datang bulan waktu-waktu yang mulia, berlalu begitu sahaja tanpa dizahirkan kesungguhan kita untuk beribadah kepada Allah. Orang lain lah, tempat lain. Ada pun kita, insya-Allah kita dalam keadaan bermujahadah. Hari ini takdir rezeki kita membaca, dan pagi ni kita cuba melihat lebih dekat lagi ayat 43, ayat 44 surah Hijr. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar janji buruk. Mau'id ni janji buruk yang diancamkan kepada orang yang mengingkari perintah-perintah Allah, orang yang melakukan maksiat, kekal tidak mahu bertaubat sehingga hujung nyawa. Mereka yang kafir, kufur, mati tanpa syahadah sehingga hujung nyawa. Kepada mereka jahannam, kepada mereka neraka yang ada tingkatan dia, ada pintu dia, ada namanya. Tuan-tuan boleh semak huraiannya pada muka surat 8 dan 9. 8 dan 9. Ada sebelah tu 8 dan 9. Dalam tafsir Munir menyatakan innaha sab'atu aqsamin. Ibnu Juraij menyebut jahannam, ada yang nama jahannam. Thumma laza, thumma al-hutama, thumma as-sa'ir, thumma as-saqar, thumma al-jahim, thumma al-hawiyah. 1 2 3 4 5 6 7. Ada pendapat disebut tambah lagi satu 8. Neraka wail. Ada pada muka surat 8 dan 9. Berkata ad-dhahak lil usah wal muwahhidin, wasaniyah lil yahudi, wasalisah lin nasara, wal rabi'ah lis sabiin, wal khamisah lil majus, wasadisah lil musyrikin, wasabi'ah lil munafikin. Dalam surah An-Nisa ayat 145, di mana akhirnya orang-orang munafik, Allah Ta'ala berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu terletak di tingkat yang paling bawah daripada neraka. Was-sababu anna maratibal kufr mukhtalifah bisyiddati wal khifah fakhtulifat maratibil azab. Mengapakah hal keadaan begini? Kerana martabat kekufuran itu dan kedahsyatan keingkaran itu berbeza. Maka ketika menerima azab, Allah Ta'ala memberikan maratib, perbezaan dari segi azab. Dan digambarkan pada muka surat 8. Tuan-tuan tengok tu, ya Allah, kita baca, kenalilah neraka
Ya Allah, inilah fakta yang jelas bahawa neraka ada beberapa pintu. Pintu-pintu neraka sangatlah kukuh dan tertutup rapat. Tempat tersebut diibaratkan sebuah penjara abadi. Masing-masing pintu neraka mempunyai namanya tersendiri. Marilah kita belajar beberapa nama yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, pintu ataupun tingkat yang bernama Hawiyah. Tingkat yang bernama Hawiyah. Hawiyah adalah neraka yang diperuntukkan bagi golongan yang ringan timbangan amal solehnya. Semasa hidup di dunia, mereka mengerjakan kebaikan diiringi dengan kejahatan maksiat, lalu mengabaikan taubat nasuha. Seorang Muslim yang tidak mencerminkan keislamannya, seperti meninggalkan solat, suka amalan riba, meminum arak dan sebagainya. Hal ini disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah ayat 10. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Surah Al-Qari'ah. Ringan timbangan amal dia. Datang bulan Ramadan, Allah Ta'ala membuka peluang untuk kita digandakan amal ibadah kita. Imam An-Nakhai ketika menyatakan kelebihan bulan Ramadan Al-Mubarak, semua amal-amal kebaikan dalam bulan Ramadan digandakan 1000. Digandakan 1000. Semua. Kalau kita sembahyang 1 rakaat dalam bulan Ramadan, kita katakanlah yang 1 rakaat ni luar bulan Ramadan kita tak berapa biasa sembahyang witir. Kita akan mula membiasakan solat witir bulan Ramadan. Awal-awal kita kenal witir ni dikaitkan dengan tarawih kemudian witir. Tapi sebenarnya witir malam tadi dah buat, malam ni nak buat lagi. Paling banyak 11 rakaat. Paling minima 1 rakaat atau 3 rakaat. 2 rakaat campur 1. Tapi di luar bulan Ramadan agak sedikit asing bagi mereka yang tak biasa buat. Biasa buat bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah Ustaz, sejak 2-3 tahun ni kita orang dah buat dah witir, alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan tambah. Bulan Syaban Rejab baru ni kita sembahyang 1 rakaat je. Masuk bulan Ramadan ni nak ada penambahan. Kita pun buat 3, alhamdulillah, sebab ikut imam. Alhamdulillah ikut imam buat 3, alhamdulillah 2 campur 1. Tambahlah 1 rakaat gandaan 1000 rakaat. Kita dianggap melakukan 3000 rakaat sembahyang witir. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dari segi jumlah. Tambahkan lagi zikir, tambahkan lagi infak dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tujuannya apa? Mendapat keampunan dan rahmat Allah. Hasilnya apa? Timbangan amalan kita diberatkan. Diberatkan. Sebab antara kita dah bincang itu, antara kebimbangan kita, di selain daripada kita minta jauh daripada azabun ashabun nar pada muka surat 4, kita turut bimbang ashabul a'raf. Kita berada di tengah-tengah di antara syurga dan neraka. Akan sampai satu saat dan ketika yang kita bimbang, wal-iazubillah, kita tertangguh masuk ke dalam syurga. Tertahan sekejap. Dah duduk kat mana tu Ustaz? Duduk di Al-A'raf. Kita sempat melihat kawan-kawan kita sama-sama dengan kita sedang bergembira dalam syurga. Lalu kita bagi salam. Assalamualaikum, Mat. Assalamualaikum, Mat. Kita bagi salam dengan kawan-kawan kita yang dah masuk syurga lebih awal. Wa'alaikumsalam. Kita berada di satu tempoh yang mendebarkan. Pada masa yang sama, Allah Ta'ala palingkan wajah kita, sempat melihat kawan-kawan kita juga yang kita kenal, yang sudah pun lebih awal diazab di dalam neraka.
dan kita berdoa agar Allah tidak memasukkan kita di kalangan golongan orang yang zalim. Kita pun tak nak juga. Nak tak nak mujahadah ataupun jihad ataupun nak abaikan fakta ni kat dunia ni lah. Ataupun lebih tepat lagi kuliah subuh ni. Lepas keluar daripada kuliah subuh ni, bukan tajuk ni kita bincang, kita akan bincang tajuk benda lain yang agak tidak tepat kalau tidak dikaitkan dengan tajuk lain dah. Nak bincang tak bincang lah. Kecuali kita sendiri bawa benda, kita bincang dengan orang rumah, bincang dengan suami, bincang dengan anak-anak, buka serentak, jom kita baca 1-2 ayat dalam ni. Ayah pun kan, kamu pun dah ni meluangkan sikit, jom kita cerita tentang apa yang ada. Bukalah mana-mana muka surat. Pagi tadi ada ustaz tu cerita tentang muka surat 7. Mari kita baca teksnya, baca pelan-pelan, baca terjemahan, dan tutup dengan ya Allah selamatkan aku dengan isteriku, suamiku, anak-anakku, keluargaku, sekalian muslimin dan muslimat dari api neraka-Mu ya Allah. Dapat seminit 2, dapat kita bincang dengan rumah dalam kenderaan. Kita nak mesej Allah Ta'ala tu sampai, mendarat ke dalam hati, jiwa dan perasaan. Dan kita ada 1001 sebab dalam pengalaman kita hidup. Kita ada 1001 sebab menyebabkan kita menangis. Dan air mata yang masih ada berbaki dalam tubuh badan kita itu, keafdalannya menangis kerana bimbangkan murka dan api neraka Allah, bimbangkan dosa yang tidak terampun, khawatirkan timbangan amal yang masih tidak memberatkan, sekira-kira kita terlepas daripada status ashabul a'raf, terlepas sebelum itu ashabun nar, ashabul a'raf. Allahumma adkhilnal jannah bidunil hisab bighairi azab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Neraka yang kedua, neraka jahim. Neraka jahim merupakan neraka tempat penyiksaan bagi kaum musyrik atau golongan yang menyekutukan Allah. Mereka akan dipaksa oleh sembahan mereka sendiri. Syirik merupakan dosa besar di dalam ajaran Islam, kerana syirik bererti mengakui bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah. Di samping itu menganggap ada kuasa sehebat dan berkuasa seperti Allah Azza wa Jalla. Nama neraka jahim telah disebut dalam surah Asy-Syu'ara, surah At-Tur, surah As-Saffat. Waliyazbillah. Paling dekat dengan kita isu vaksin, dan semualah bukan isu vaksin, ubat-ubat yang kita makan. Kena sentiasa jaga betul-betul hati, jiwa dan perasaan kita. Bukan ubat tidak memberikan apa-apa kesan. Tidak. Obat dia mengambil tempat usaha. Kita makan ubat kerana mendapat pahala usaha kita. Namun dialah Allah yang boleh memberikan kesembuhan secara mutlak. Tidak berkongsi kuasa syifa itu kepada selain daripadanya. Allah Ta'ala boleh menyembuhkan penyakit kita, demam kita, dengan perantaraan obat ataupun tanpa obat. Allah Ta'ala boleh. Dah kita makan obat, kita ambil vaksin, kerana itu adalah jihad kita, mujahadah kita, usaha kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut fasalu ahla zikri, kita ambil ayat Quran juga, bertanya kepada orang yang tahu, orang yang alim, orang yang pakar. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui, kita mengambil sebab-sebab, kita mengambil stages, kita mengambil tahap-tahap untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan kesihatan. Kita mengambil, kemudian kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa, kita mengambil obat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyatakan bahawa Allahumma antas syafi ishfi mardana wa mardal muslimin warhamna warham mautana wa mautal mu'minin waghfir dhanbana kullaha ya arhamar rahimin. Syirik pula ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Amalan-amalan yang dikait dengan amalan riak, berbuat sesuatu ibadat atau tidak berbuat sesuatu ibadat
kerana manusia. Berbuat kerana, tapi rasanya riak ni payahlah. Tapi bayi-bayi ayahanda bunda sekarang ni umur macam kita ni dah tak ada riak sangatlah. Orang yang mula-mula yang baru-baru nak kenal agama ni, ramai pula kawan-kawan yang tidak mengamalkan amalan agama, ada pula rajin pula medsos, nampak zahir. Ada satu kawan dia, kembar dia, ujub, perasaan takjub dengan prestasi ibadah kita. Rasa tak ramai yang sembahyang subuh berjamaah kat Masjid At-Taqwa ni, dekat lorong saya ni. Alhamdulillah, kan. Kita ada merasa ada perasaan yang baik, tapi merasa ujub, takjub. Ya Allah, dengan asbab, kaitkan apa-apa pun berdoa, ya Allah dengan asbab aku sentiasa berjamaah ini, wahai Allah, aku berdoa agar jiran-jiranku, wahai Allah, juga akan sama-sama dapat solat berjamaah. Mungkin mereka tak dapat berjamaah ke masjid, mereka sedang berjamaah di rumah. Ya Allah, agar mereka sama-sama mendapat pahala keampunan dan rahmat-Mu, wahai Allah. Kaitkan dengan kebaikan-kebaikan jiran kita, kaitkan dengan kebaikan-kebaikan orang lain. Tutup balik. Ada tadi terbit sikit perasaan ataupun kata-kata yang boleh menghala kepada perasaan ujub. Nama neraka yang ketiga, neraka Saqar. Saqar adalah neraka bagi kaum munafik, iaitu golongan yang mendustakan perintah Allah dan Rasul. Golongan ini tahu akan ketetapan Allah dan Rasul, tetapi meremehkannya dan tidak menjalankan syariat Islam. Seperti yang tertulis di dalam surah Al-Muddathir ayat 26, 27, 28, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kelak aku, kata Allah, akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang membakar lalu menghanguskan kulit manusia. Allahu Akbar. Allahumma ajirna minna. Lawahatun lil bashar. Menghanguskan kulit manusia. Detail ni, menghanguskan kulit manusia. Saya tadi masak sampai hangus. Detail bagaimana akhirnya. Dan ayat lain Allah Ta'ala menceritakan bagaimana diberikan kulit yang baru, dibakar lagi, begitulah seterusnya. Neraka yang keempat, neraka Lazar. Neraka ini bagi golongan yang kedekul, bakhil. Mereka sukakan kekayaan melampaui batas sambil menghina fakir miskin. Ketika mereka berinfak, jiwa mereka terpaksa dan tidak ikhlas. Dah Ustaz, apa pilihan yang ada? Teruskan berinfak. Jiwaku meronta Ustaz. Teruskan lagi berinfak. Ambil engkau, meronta sangat. Kita kena berinfak waktu payah, waktu sakit jiwa ni. Teruskan berinfak. Ya Allah, aku sedang memimpin hati, jiwa dan perasaanku, wahai Allah. Kedekut sungguh. Berkira sangat. RM5 berkira sangat. RM10 berkira sangat. Tuan-tuan, ampun maaf, label tuan-tuan ni, kalau infak 1,000 pun tak jatuh kat depan tu pun, kat tangga depan tu pun tak jatuh miskin juga. Tak. Apatah lagi benda yang lebih kurang daripada tu. Tak jejas. Bahkan kawan-kawan kita yang sudah berinfak, kan, orang yang berinfak pasal ni, mereka sedang menikmati kekayaan jiwa, hati dan perasaan. Allah Ta'ala buka lagi. Ni waktu pagi-pagi seumpama ini, antara yang selalu di-highlightkan tentang doa para malaikat. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ada 2 malaikat yang turun di setiap pagi mendoakan mereka yang infak dan tidak infak. Infak dan tidak infak, dua-dua mendapat doa. Yang infak, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, mereka yang berinfak,
di waktu pagi ini, wahai Allah, kurniakanlah bagi mereka ganti yang lebih baik. Yang tidak berinfak, Allah makti mumsikan talafa, yang tahan tangan dia tu tak nak berinfak, dalam poket, dalam dompet ada duit dan dia perasan lalu kat tabung tu. Kalau tak ingat tu mungkin boleh patah balik ke, nanti pun online ke apa, dia perasan, tapi dia tahan. Mumsikan talafa, malaikat kata, malaikat mendoakan, berikanlah kepada dia talaf. Talaf ni binasa, kecelakaan, beri kepada mereka kecelakaan, berikanlah. Maknanya sebagai suatu galakan, sebagai suatu dorongan yang kuat, trigger untuk kita berinfak. Dan alhamdulillah tuan dan puan, jadi macam ni bagus. Ayahanda kita sihat, bunda-bunda kita sihat. Antaranya saya yakin tuan dan puan rajin berinfak, terus berinfak sejak daripada awal muda dulu, berinfak, berwakaf. Dan hari ini kita dapat maklumat, ya Allah, dengan asbab aku infak ini, wahai Allah, selamatkan aku dari neraka lazar. Tambah maklumat ni. Selama ni secara umum kita tahu orang kedekut bakhil ni masuk neraka apa? Neraka lazar. Dalam surah Al-Ma'arij, kalla innaha lazar. Tidak, sama sekali tidak, sesungguh neraka itu apinya bergejolak. Lazar ni bergejolak, membakar golongan kedekut, golongan bakhil. Kita boleh tengok tulisan ni adalah terjemahan daripada kitab Tafsir Al-Munir ni. Saya olah semula dalam bentuk muka surat 8 dan 9. Neraka yang kelima, neraka Al-Hutamah. Neraka Al-Hutamah ini untuk golongan yang gemar mengumpulkan harta lalu menjadi kaya raya, mewah, namun enggan berzakat wajib, apatah lagi bersedekah infak. Mereka diberikan minuman logam panas dari hasil pembakaran harta mereka di dunia. Nama neraka Hutamah disebut di dalam surah Al-Humazah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layubadanna fil hutamah. Subhanallah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Neraka yang keempat dan kelima ni lebih kurang sama dia punya tu, dia punya cerita dia. Geng-geng kedekut tengok-tengok, tak ada pun kawan aku sama-sama kedekut dekat Lazar. Hutamah lah jawab ni. Geng yang dekat Hutamah, tak ada pula. Kat Lazar lah. Dua tu je lah, dua bilik tu je lah, dua tingkat tu je lah. Neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir merupakan neraka yang diisi oleh golongan yang makan harta dengan jalan yang tidak sebenar. Diberikan amanah untuk menyantuni anak yatim, orang infak untuk anak yatim, dia pula jadi kaya. Anak yatim gitu juga. Ini mata kasar kita yang jauh-jauh tengok anak yatim, dia tak tahu gitu juga. Orang yang diberi amanah ni, tengok, jangan mudah sangka buruk, Ustaz. Yang pengurusi anak yatim tu, dia tu ada bisnes lain. Ya benar. Bagaimana kita nak tingkatkan anak yatim kita? Berikan dia kemahiran, berikanlah dia pendidikan. Mereka ini tidak ada lagi ayah dan ibu yang menyantuni mereka. Setiap hari bertambah anak yatim. Ni waktu pagi-pagi macam ni, ayah ibu naik motor pergi kerja, berlaku kemalangan, meninggal suami isteri. Anak lelaki, anak perempuan meninggal, ayah, ibu, suami, isteri meninggal di rumah, di sekolah. Ada 6 orang anak. Ada yang kecil, ada di rumah pengasuh, rumah jiran. Ini kes-kes macam ni. Meninggal je suami isteri di tengah jalan. Cepat-cepat NGO ke, pemimpin masyarakat ke, cepat-cepat take over kes-kes macam ni, Masya Allah. Tiba-tiba terus menjadi anak yatim piatu, dapat bantuan, sokongan daripada masyarakat. Juga disebut berkaitan dengan rasuah, menggunakan pangkat dan kedudukan, menggunakan signature mahal. Anak signature ustaz ni tak ada berapa harga. Datuk-datuk, tansir-tansir ni sign tu harga lain. 20,000 harga, 30,000, 100,000. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni
masing-masing tahu. Dah Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni dulu pernah lah macam mana ni? Segera bertaubat kepada Allah SWT. Segera bertaubat. Dah macam nak selesai, PMDP. Dah ambil harta ni bukan harta kita, harta rakyat. Lagi bahaya. Paling simple lah. Kita yang pernah bekerja kerajaan bawa dululah, sekarang pen hak kerajaan dulu. Ada pen tu ada tulis hak kerajaan, kat pen tu ada kertas A4, kerja kat kerajaan, kerja kat Ustaz, bawa balik kertas A4. Bukan duit kita. Saya pernah bekerja sebagai guru dan pensyarah dulu. Isu yang berbangkit kami ni ialah bawa balik buku library. Cikgu pensyarah ni, library universiti, library sekolah tu, kita masuk lah. Tengok buku berkenan. Kita tak ada buku tu, kejaplah pinjam, bawa balik. Selepas bersara, jumpa buku ni kan, ada cop lagi, cop universiti, cop sekolah. Pulangkan, jangan tinggal kat situ. Ya Allah. Ada ke kat rumah kita kadang-kadang bukan milik kita. Beritahu, kita sedang sakit, beritahu, "Along Angah tengok kat rumah tu ada harta yang bukan ayah punya, pulangkan dekat syarikat, pulangkan dekat agensi ayah pernah bekerja dulu. Ada harta yang bukan milik ayah." Kita kena beritahu. Kita sedang sakit di hospital, kita sedang terlantar sakit yang boleh membawa pada kematian, beritahu pada ahli waris, ada harta yang bukan ayah punya. Ayah ada berkongsi buat satu projek ni bukan nama tu memang nama ayah, tapi ayah berkongsi kalau berlaku apa-apa ayah, kepada ayah ni sini beritahu. Tapi payah, kita dah sakit, payah nak beritahu. Masa sihat ni clear lebih awal-awal. Neraka Wel dan neraka Jahannam, insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah segala silap, lupa, alpa, lalai kami. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami, tok nenek kami, suami isteri kami. Ampunkanlah dosa anak lelaki dan anak perempuan kami, ahli keluarga kami, adik-beradik kami, guru-guru kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, istiqamah di kalangan kami. Berikanlah mereka kekuatan memimpin kami dan masyarakat ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doa kami buat sekalian muslimin dan muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana surif anna azab jahannam, inna azabaha kana warama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. دعوا بأن سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita berpeluang untuk mendapat kelebihan isyraq
mendapat pahala haji dan umrah sempurna. InsyaAllah sekitar pukul 7:30 dah boleh dah sembahyang sunat insya-Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tasbih wa salawat.